Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Oktober 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Ahli perniagaan yang ditahan reman oleh SPRM sejak Khamis lepas berhubung dakwaan skandal rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI telah ditahan semula. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan berkenaan tetapi enggan mengulas lanjut. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, individu itu ditahan semula selepas perintah tahanan reman kes pertama tamat semalam. Sumber dari dalam SPRM itu berkata, pegawai penyiasat memutuskan untuk menahan semula ahli perniagaan terbabit kerana menerima maklumat dia mungkin terlibat dalam satu lagi kes rasuah. Jelas sumber itu, kes kedua juga ada kaitan dengan MBI, tetapi membabitkan projek lain di bawahnya. Menurut sumber, SPRM masih menyiasat jika kes kedua mempunyai kaitan dengan ahli politik terkenal yang dipercayai terlibat dalam skandal lain. Ahli perniagaan itu antara 4 individu yang ditahan SPRM minggu lepas kerana disyaki melakukan rasuah berkaitan konsesi perlombongan pasir di Selangor. SPRM juga mengesyaki 2 suspek utama itu mempunyai kaitan dengan seorang ahli politik terkenal yang pernah mempunyai pengaruh di Selangor. SPRM telah menyerbu sekurang-kurangnya 3 premis di Lembah Klang yang mereka percaya digunakan sebagai safe house untuk menyimpan rasuah bagi ahli politik yang tidak dinamakan itu. SPRM juga memaklumkan agensi itu telah merampas wang tunai berjumlah lebih 5 juta ringgit daripada premis terbabit. PKR berpendapat tidak wajar untuk mana-mana pihak memberikan pandangan sendiri mengenai apa yang berlaku selepas PRU15 berakhir pada 2022. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh melalui teks pesanan ringkas kepada Malaysia Kini berkata, mandat kerajaan perpaduan merupakan titah agung pada masa itu. Justeru, katanya adalah tidak wajar bagi sesiapa untuk membawa naratif masing-masing. Fuziah sebelum itu ditanya mengenai kenyataan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mat Akin mengenai kejadian berlaku pada malam keputusan PRU bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk. Dalam PRU yang berlangsung pada 19 November 2022 itu, Syamsul Iskandar yang mewakili PH mencabar Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi di Bagan Datuk kalah dengan majoriti tipis, 348 undi. Dalam audio siar baru-baru ini, Syamsul Iskandar mendakwa dia sengaja tidak mencabar keputusan tersebut kerana terdapat gambaran yang lebih besar dan mendapat panggilan telefon dari Presiden PKR, Anwar Ibrahim pada jam 2 pagi. Bekas naib Presiden PKR itu juga mendakwa mendapat jaminan bahawa kerajaan perpaduan akan dibentuk selepas itu. Bagaimanapun, pendedahan bekas ahli Parlimen Hang Tuah Jaya di Melaka itu mendapat kritikan termasuk daripada kalangan ahli kerajaan. Misalnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said yang meminta Syamsul Iskandar menghormati proses demokrasi serta mengelak daripada membuat kenyataan yang boleh mencetuskan spekulasi negatif. Baik, berita seterusnya, adik kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi secara rasmi menyertai PAS. Abdul Hakim Hamidi dilihat dalam satu video menyerahkan borang keahlian kepada Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang, di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur. Penyertaan Hakim Hamidi ke dalam Parti Islam itu turut diumumkan oleh Yang di-Pertua PAS Bagan Datuk, Muhammad Misbahul Munir Masduki. Dalam satu video yang dimuat naik di Facebook PAS Parit Buntar, Muhammad Misbahul berkata penyertaan Hakim Hamidi secara rasmi dalam PAS adalah hari yang bersejarah. Turut kelihatan dalam video itu ialah ahli Parlimen Bacok, Muhammad Syahir Sulaiman. Difahamkan, Hakim yang merupakan bekas ahli UMNO memohon menyertai PAS sebagai ahli seumur hidup. Pada 2016, Hakim menjadi tajuk berita apabila dia mengumumkan bahawa syarikatnya tidak lagi berurusan dengan kerajaan. Zahid pada ketika itu berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, dalam satu kenyataan Hakim mendakwa perjuangan UMNO yang diketuai Zahid semakin lemah dalam menjaga hak Melayu dan Islam dengan tegas, menyebabkannya memohon menyertai PAS. Hakim berkata, UMNO sudah tidak lagi seperti zamannya dan kepercayaannya pada perjuangan asal UMNO mula pudar. Hakim menjelaskan walaupun memilih jalan politik berbeza dengan Zahid, hubungan persaudaraan antara mereka tetap utuh. Dalam pada itu, ahli MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi berkata tindakan adik Zahid menyertai PAS tidak menjadi kudis kepada Parti Melayu itu. Ini kerana kata Puat,
Hakim bukanlah individu heavyweight dalam UMNO yang boleh memberi kelebihan kepada PAS. Beralih ke sidang Dewan Rakyat. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, dia sedia berdebat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam apa sahaja isu. Namun Wan Faizal berkata, dengan syarat ia harus dibuat di platform bebas. Saya nak tegaskan sekali lagi kepada Menteri Ekonomi. Saya bersedia berdebat dengan beliau dalam mana-mana platform yang bukan milik beliau. Saya tak nak pergi ke podcast terbakar beliau tu. Saya nak kata kat sini, saya bersedia berdebat tentang cetak wang, saya bersedia berdebat tentang MHB BlackRock ni. Sediakan platform neutral, tak perlu pergi bernama Sinar Harian pun cukup kalau Sinar Harian bersudi untuk sediakan platform neutral. Biar saya bergomor dengan Rafizi dalam hal ini. I am not afraid or coward against him. Put me a neutral platform and let's debate. No problem. Terdahulu, Wan Faisal dilaporkan berkata dia mahu berdebat dengan Rafizi seperti yang dilakukan Menteri Terbabit dengan Ahli Parlimen Bacok, Muhammad Syahir C. Sulaiman sebelum ini. Bagaimanapun, Rafizi membidas cabaran tersebut kerana menyiarkan debat secara langsung di stesen TV melibatkan kos yang sangat tinggi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail hari ini menggesa Malaysia Kini memberi nama individu yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik sindiket visa perubatan dan counter setting. Laporan Malaysia Kini yang diterbitkan menyebut bahawa ikan besar dalam skandal tersebut masih tidak disentuh di sebalik serbuan besar-besaran SPRM baru-baru ini. Saya minta Kepong bagi tahu Malaysia Kini, bagi nama tu kepada kita serahkan pada SPRM untuk tangkap. Ya, itu lebih mudah. Dapatkan nama penuh dia, okey. Sebutkan bukti kegiatan dia, saya serah. Saya bagi jaminan saya akan serah sendiri kepada SPRM. Okey. Jadi dalam parlimen kita tak boleh buat sweeping statement lah. Ya. Dia mesti ada, kita ada tanggungjawab, kita juga ada pertanggungjawaban. Saifuddin sebelum itu menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang meminta penjelasan sama ada kerajaan mengetahui mengenai 3 dalang yang didakwa tersebut dan mengapa mereka tidak ditahan. Pagi tadi laporan Malaysia Kini yang memetik pelbagai sumber mendakwa, ikan besar itu tidak disentuh walaupun SPRM mencakup hampir 50 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia, JIM. Sementara itu, Saifuddin turut mengingatkan Lim supaya tidak melaga-lagakannya dengan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Tiong King Sing selepas pemimpin DAP itu mencadangkan JIM yang berada di bawah bidang kuasa Saifuddin memohon maaf kepada Tiong berhubung skandal itu. Yang kedua, elak untuk melaga-lagakan saya dengan sahabat saya Bintulu lah. Okay. Kami kerja sebagai satu pasukan cukup harmoni. Ya, dia tegur saya tegur dia, dia kritik saya kritik dia. Itu lumrah perbezaan. Okey. Soal counter setting ni Kepong bukan berlaku ketika Bintulu tegur je. Ini penyakit lama sebenarnya. Jadi yang paling penting bukan kita cakap tentang penyakit dan masalah. Ya. Bagaimana kita cari solution terhadap masalah itu. Itu paling penting. Semangat kami sekarang di KDN ke arah itu. Terima kasih. Dalam pada itu, Dewan Rakyat sedikit kecoh apabila Ahli Parlimen Pembangkang memetik laporan dari sebuah portal yang mengaitkan DAP hanya mewakili kaum Cina. Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Ahmad Marzuki Syari membaca laporan tersebut, memetik seorang ahli perniagaan yang meminta semua parti politik Cina, DAP dan MCA mengakui kepentingan masa depan dan kebajikan komuniti itu. Saya tidak tahu dalam konteks apa Yang Berhormat menyebut Parti Tindakan Demokratik dan MCA semata-mata mengatakan bahawa ia adalah parti politik Cina. Untuk makluman untuk makluman Tuan Tan Sri Speaker, parti DAP ini dianggotai bukan saja oleh warga negara Malaysia yang berbangsa Cina, dianggotai oleh warga negara Malaysia yang berbangsa India seperti saya, seperti Bukit Bendera, seperti Bangi yang berbangsa Melayu. Jadi tolonglah betulkan fakta bila berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang Di-Pertua Keluang. Saya hanya nak bangkit isu di sini, iaitu saya terus cuba cari artikel yang disebut. Dia ada, sudah not found. 404 dah, page 2 keluar. Iaitu The Rakyat Post pun sudah turunkan artikel tersebut. Betul. Tetapi terus disebut di Dewan Yang Mulia ini. Iaitu saya rasa sebagai ahli yang berhormat yang duduk dalam Dewan Yang Mulia ini, sekurang-kurangnya perlu sahkan sumber maklumat tu sebelum
guna tu dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Baik. Tuan Dipertua, semasa saya menyediakan teks ini, saya telah print screen semua artikel itu yang dimuatkan di portal itu dan ada pada saya. Saya tidak tahu dia sudah diturunkan kerana saya masa menyediakan teks ini masih lagi ada dan saya boleh serah kepada Dipertua print screen apa yang saya sebutkan. Tapi Tan Sri Speaker, saya menghormati keputusan Tan Sri Speaker. Tapi konteks kalau artikel itu memang tidak ada sekarang. Julutun jangan nak belitkan. Baik, ini saya sebut, saya quote. Bagi ni. Speaker dah saya faham. pun tak nak tengok, tapi itu dibaca seperti telah disebut oleh Ketua beliau mempetik. Oleh itu serahkan artikel kepada saya untuk saya sahkan dan saya akan berikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk siasat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.